kita bongkarkan. Jika hendak orang yang mengenal berbangsa, lihatlah budi bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Borak-borak mari kita bergurau dan senang sambil belajar. Jom borak lagi, ini hanya sekadarlah hiburan. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuannya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Borak-borak sini, banyak cerita kita dengarkan. Lagi kita kupas dan terus kita bongkarkan. Borak Seni 3 episod 5 dibawa khas oleh Projek Chai. Minuman panas dan dingin yang menjadi kegemaran anda, apatah lagi rasa kemanisan teh yang sangat luar biasa dan menjanjikan. Jadikan Projek Chai sebagai minuman pilihan anda setiap hari. Jumpa kami di laman Instagram Projek Chai. Borak sini, banyak cerita kita dengarkan. Lagi kita kupas dan terus kita bongkarkan. Salam sejahtera, selamat datang berkhabar semua dan ini kali Borak Seni 3.0 episod 5 kali ini dibawa khas oleh Projek Chai dan juga variasi performing arts. Kembali lagi kita di studio Borak Seni. Apa khabar Z? Alhamdulillah baik, apa khabar Bro Je? Kita dah macam lama berehat lama episod juga, yang keempat tu kita menyambut Hari Raya. Saya teringat rasa macam happy sangat that time. Gembira Pasal kita sangat. pergi Betul. studio semua Rasa dia lain Rasa dia lain punya sangat. impak dia tu sebenarnya. Betul. Kita dapat melihat kawan-kawan kita bersama kita di studio, ada persembahan dan review ya sebenarnya. Mereka yang mendengar juga menonton raikan Raya Raya itu, wow, nombornya berganjak dan melonjak. Tinggi ya. Tidak disangka-sangkakan. Terima kasih kepada para pendengar dan juga penonton Borak Seni yang senantiasa bersama kami dan juga menonton Borak Seni episod yang keempat, iaitu Raikan Raya. Tapi Z, selamat Hari Belia. Selamat Hari Belia untuk semua dan untuk kita juga. Untuk awak lah ya. Selamat Untuk Hari saya. Belia. Untuk saya juga sebagai alumni Belia. Alhamdulillah. Itu penting ya. Tak ada, belia tidak kira umur. Yang penting semangat jiwa kita harus terus mempunyai semangat yang besar, yang berkobar-kobar untuk menyumbangkan tenaga belia anda kepada masyarakat. Betul tak Zee? Betul sangat. Jadi Saya Zee, setuju. sebenarnya saya lihat awak ni bukan sebagai seorang belia tau Zee, sebagai seorang teman sebagai- seni. Dan saya Nasib lihat baik awak kata gitu sebagai teman seni semua Okey, cita-cita dan inspirasi Z ni sebagai seorang belia, dan mungkin ada pengalaman yang sebenarnya Z nak kongsikan kepada para pendengar. Sebagai seorang belia. Ni tahun-tahun yang lalu ke sekarang pun boleh jugalah. Boleh, Kita iya. pun muda di hati kata orang. Cita-cita saya saya rasa belia pada masa ni semuanya kata orang tu sangat kreatif. Mereka sangat kreatif. Sangat terbuka lah Sangat terbuka. Betul. Sangat berwawasan, bercita-cita tinggi dan berwibawa. Ya betul. Dan cita-cita saya sebenarnya untuk melihat banyak lagi anak-anak muda kita boleh ekspreskan diri mereka dengan lebih mendalam, lebih terbuka. Kerana kalau kita rasa kata orang tu takut ke apa kita takkan keluar daripada kita punya ruang keselesaan atau betul, out betul. of our comfort zone. Saya rasa belia dahulu, mungkin belia zaman saya dulu tu kan, tidak dapat banyak benda tau kita boleh lakukan. Betul. Kan? Tapi kerana dengan ada digital dan juga teknologi yang baru ni, belia-belia kita anytime, anything dia boleh buat. Betul tak? Lebih betul. kreatif yang macam Saya awak kata tu setuju kan. sangat. Betul. Seni terutamanya, belia-belia kita ni boleh buat apa saja. Yang tak menjadi, terus menjadi. Yes. Itu yang saya rasalah sebagai seorang belia lah.
belia dulu, belia sekarang lain lah kan. Lain. Sekarang kita lebih kata orang tu tercenderung pada digital teknologi. Ada apa tu? Ada Instagram, ada Facebook, ada satu apa TikTok. TikTok. Awak ada TikTok? Aku tak adalah TikTok tu. Tak ada Saya pun tak ada TikTok. TikTok tu nak ada TikTok boleh joget-joget Joget-joget ada, nyanyi ada apa kata orang ada yang beri quotes-quotes yang kata orang motivasi semua terpulanglah pada individu masing-masing. Okey. Awak ada TikTok? Tak ada. Tak ada Itulah tengah fikir ni. Kalau aku ada TikTok aku rasa kan Nak buat apa agaknya? rasa viewer aku kan berjuta-juta. Berjuta. Awak buat apa? Lebih daripada menyanyi Nilofa. ke? I can sing. Oh, you can sing. I can dance. Sing. I can play music. Okay, combine lah together Tengok saya follow ke tak nanti kat TikTok tu. Okey lah, kita letak tepi tentang TikTok ni, media sosial ni. betul, Tapi betul. Borak Seni 3.0 ni, inspirasi seni kita, episod 5, kecemerlangan belia dalam seni. Wow, topik kita hari ni. Diterbitkan oleh Variasi Performing Arts dengan kerjasama Ilonia Studio dan Kazan Production. Dan jangan lupa like dan share media sosial FB, IG Variasi Performing Arts, dan dengarlah kami di Spotify. Ya, Okay, betul tu. alright. Kita akan mulakan dengan segmen pertama kita kan, Roger? Macam dah lama kita tak buat segmen ni dalam kata orang tu podcast kita. So, are you ready? I'm ready. Are you ready? Let's go. Borak seni dan cerita kita. Dengarkan lagi, kita kupas dan terus kita bongkarkan. Okey, kita kembali lagi dalam Borak Seni episod 5. Wow, tadi suara Kid Zir Salim. Oh, Lagu sedap tema suara dia. Borak Seni. Lagu tu macam dah boleh menghantui kita lah. Menghantui kita lah. Dah lama Sedap Okey sangat. Zee, sekarang kita ke segmen ke mana Zee? Kita akan ke segmen pertama kita iaitu Kita Kupas. Dan kali ini kita ada dua tetamu istimewa bersama kita untuk episod kali ini. Ini dia bila cakap pasal belia yang cemerlang. Saya lihat pada ikon-ikon ni, salah satunya dan juga yang lagi satu juga. Ini beliau adalah orang yang bakal juga menjadi belia-belia yang cemerlang dalam seni. Macam awak jugalah. Awak pun dah cemerlang dalam bidang-bidang awak Awak pun juga ya. Okey, kita tepikan kita dua. Orang jelak lah. Nanti orang jelak. Orang jelak lah. Okey, siapakah tetamu-tetamu kita bagi episod yang kelima Zee? Okey, tetamu kita pada hari ini kita bersama kami adalah Encik Wan Abang. Wow, Encik Zee. Boleh lah Encik, betul tak? Saya macam rasa macam saya hormat. Aku baru nak cakap dia belia yang tersohor. Oh, boleh Dah juga. jadi Saya encik. hormat dia. Encik lah. Ini dia Wan Abang. Khabar Wan? Assalamualaikum semua. Khabar baik. Waalaikumsalam. Selamat datang. Terima kasih kerana sudi jemput saya ke Projek Chai ni. Terima kasih. Projek Chai sponsor Wan. Borak seni daripada sokongan Projek Chai. Boleh. Pasal Projek Chai memang penaja kita. Memang penaja kita. Okay, Wan, memang kita tahu Wan ni sebenarnya adalah seorang pemuzik seorang pemuzik, orang kata tokoh seni muzik dan juga pemain gendang di Singapura, dan juga termasuk gendang-gendang Melayu. Beliau juga adalah seorang pemain gendang dan pelatih juga di Nadi Singapura. Siapa tak kenal Nadi kan? Alhamdulillah. Dan terlibat dengan pelbagai persembahan negara dan juga internasional. Wow. Ya, International. itu dia Wan Abang. Perkembangan Wan dalam bidang seni untuk masa kini. Masya Allah. Yang pertama dan utama, terima kasih kerana sudi menjemput, mengundang bersama dalam sesi casual borak-borak seni ni. Perjalanan tak dapat dikongsikan dengan hal yang masa yang pendek ya. Kerana perjalanan kehidupan kita ni memang agak lama, panjang, luas dan tidak pernah ada titik nota dia atau titik akhirnya. Betul. Tapi di mana saya bermula adalah nama saya yang sebenar adalah Muhammad Ridwan bin Zalani. Nama pentas adalah Ridwan Zalani. Nama samaran, nama gelaran atau nama kesayangan, nama manja adalah Wan Abang. Wan Mana Abang dapat abang tu? Itulah. Mungkin sedikit sebanyak saya rasa yang diberikan adalah kerana nama Ridwan tu adalah nama yang biasa. Ramai orang pun nama Ridwan.
dan saya adalah abang sulung kepada 5 adik-beradik saya. Dan daripada situ penglibatan saya bersama pak cik saya yang telah membantu saya, membawa saya daripada kecil lagi. Jadi macam Wan mana? Wan abang. Aku Abang tahu tu pakcik lah. kau tu siapa. So alhamdulillah nama tu apabila dah naik pentas, kalau ramai yang kenal kumpulan perkusi yang agak mapan ya, Wicked Aura Batu Kada dulu. Ada lagi satu Wan Irwan Iskandar. Mereka panggil dia Wan Afro. Dan betul, ni Ridwan betul. Zalani Wan Abang. Dan lepas suasana yang perjalanan yang lama, nama tu digunakan di pentas. Selepas itu semua orang lah kemudiannya panggil saya Wan Abang. Tapi okeylah, saya tak lari daripada benda tu. Tapi kalau ada nama yang formal, Ridwan Zalani. Saya adalah seorang pemuzik. Saya percaya terhadap keperluan, kepentingan dan kekayaan di sebalik wadah-wadah tradisi orang Melayu kita. Betul. Terutama sekali di negara kita yang serba-serbi moden, serba-serbi canggih. Dan saya rasa muzik persembahan telah menjadi satu tanggungjawab bagi saya. Bukan sahaja wadah kesenian, bukan. Tetapi adalah satu cara kehidupan yang kita pilih sebenarnya. Hidup ni adalah pilihan. Dan saya telah memilih untuk menjadi seorang pemuzik, untuk menjadi seorang generasi yang di mana kita merasakan ada peluang untuk kita sama-sama teroka dan cuba sedaya upaya kita untuk meletakkan nama kita, nama Singapura, nama anak Melayu kita di mata dunia. Ini adalah satu perkara yang penting ya. Kerana kalau kita lihat kepada sejarah 40-an, 50-an, 60-an, 70-an, 80-an hingga ke 90-an, yang lagu anak-anak kita kenal adalah lagu Melayu. Tetapi sayangnya apabila kita melihat kepada suasana sekarang, hanya segelintir yang dapat melafazkan artis-artis atau genre-genre Melayu yang ada. Jadi itu adalah satu kesedihan. Jadi permulaan perjalanan kesenian saya adalah apabila umur saya 7 tahun, saya telah didedah dengan wadah-wadah kesenian seperti kompang, hadrah. Yang paling utama sekali dikir barat sebenarnya. Saya bermula bermain dikir barat bersama kumpulan Seri Andalas bersama pakcik saya Imran Ahmad. Alhamdulillah penglibatan saya itu telah membawa saya meneroka dan memperkenalkan diri saya dengan bunyian-bunyian angklung, gamelan dan muzik-muzik tradisi, ghazal, zapin, asli, langgam dan sebagainya. Dan daripada situ alhamdulillah telah diberi peluang untuk bersama Orkestra Melayu Singapura. Dan dalam perjalanan Orkestra Melayu Singapura, saya telah merasakan ada kekurangan daripada dalam hidup saya di mana saya tidak boleh membaca notasi western. Dan daripada situ saya keluar sekolah Singapore Polytechnic. Lepas tahun saya tarik diri dan saya terus melangkah kepada LaSalle College of the Arts di mana saya pursue contemporary popular music. Dan dari situ jurusan saya adalah world music. Dan jikalau kita semak kepada perjalanan LaSalle sendiri, saya adalah salah seorang saja yang graduate dengan world music status. Alhamdulillah. Wow. Dan di situlah perjalanan, dan nothing is impossible. Tidak ada satu pun yang tidak boleh dilakukan. Kerana minat saya yang amat terdalam, sekolah itu telah berusaha untuk membolehkan saya membelajar berbagai muzik. Sama ada ia datang daripada Afrika, Eropah, Barat dan sebagainya. Dan Okey Wan, kita berhenti tu sekejap. boleh. Kita nanti bongkar tempat tu. Itu special tau. Soalan dia tu memang ada dekat situ. Special. Ramai nak tahu. awak kalau picit butang, saya jalan je. Kalau awak tak picit pos, itulah. Tak ada, ramai nak tahu sebenarnya pun nak tentang tahu juga. Wan, penglibatannya melalui muzik-muzik internasional. Okay, nanti kita akan tanya Wan. Dari segi tu memang sangat berprestij tentang perjalanan Wan abang kita. Dan tetamu seterusnya ialah Syarizwan. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya. Muda dia dia muda dia tapi sangat. dia kecil-kecil, saya menonton dia dah besar sekarang. Saya mula menonton Asha bila nyanyi di barisan Hari Kebangsaan Singapura. Ya, Syah orang nak panggil you Syah ke, Rizwan ke, Wawan ke, adik ke atau apa? Syah Kita ada sedikit latar belakang tentang Syarizwan sebenarnya. Syarizwan adalah seorang penggiat seni yang muda, berusia 17 tahun je. Macam umur saya gitulah, 17 tahun. 71 ke 17?
dengan muzik di kalangan remaja dan juga para cilik ketika dulu. Syah juga bergiat aktif dengan nyanyian dan membuat persembahan-persembahan di Suria, di saluran 5 Media Corp serta pertandingan-pertandingan nyanyian. Ya, Tengok tu, usia muda tapi banyak. Kecil dah masuk TV kan. Aku dulu sampai simak yoyo je. Tak apa, masuk TV jugalah tu Syah. Ya Syah, kita pun nak tahulah, nak tanya sedikit dengan Syah. Syah buat masa ni, apakah projek dan penlibatan Syah untuk masa kini? Apa yang Syah lakukan? Sebelum saya mula, saya nak I want to say how inspired I am from what our one said just now. Yeah. And okay, so for now saya baru habis shoot dengan Channel 5. So I had a drama series cerita Lightspeed dan ada yang akan keluar nanti Ogos. InsyaAllah akan mula dengan baik lah cerita tu pasal memang lama 3 bulan saya shoot cerita tu dan Itu watak utama ya? Watak utama. Sebagai seorang orang kampung, cerita pasal Mariam Heto. Maria Hertog. Yeah. Yes. So I was the boyfriend lah. So so I had to fight dengan orang. Yang anak Siti Aminah yang dari yes. Kelantan kan? Saya baca Betul. tau. Saya belajar sejarah tu. Susah nak. Okay, memang susah. Yeah, memang. untuk jadi watak itu kerana like I didn't know what it was like in the past. So memang susah nak Ceritanya memang agak menyedihkan. Ya. memang susah nak like get into the character. Betul. Syah mungkin buat banyak kata orang tu homework untuk Yeah. And I had nak school. hidupkan watak tu semua kan. Tak And I mudah. had school, so I have to like saya ada jadual waktu lah. So saya akan like timbangkan masa saya untuk belajar skrip dengan belajar sekolah. Wow, nak kena hafal skrip, nak kena hafal belajar ni. Macam mana tu? Macam mana tu Syah? Macam mana kan? Saya pun nak tahu ni sebenarnya. Sebenarnya tak tahulah. Saya pun memang saya tak tahu, agaknya saya gifted for like untuk hafal. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ya, iyalah. good. Okay. Nanti kita sentuh sedikit tentang nak tahu perjalanan pelibatan Syah Rizwan. Betul. Saya sangat curious tentang macam mana dia hafal skrip dan O-level nak dekat kan? O-level nak dekat. Jangan main-main nanti mak rotan. Okey, balik kepada tadi apa yang Wan Abang sentuhkan tentang kepentingan dan juga tentang seriusnya mengenai seni tradisional ni Okey. Jadi kalau kita tahu bahawa muzik, tarian, teater, apa saja dan ramai generasi kita terkini atau generasi muda tidak lebih cenderung sangat tentang seni tradisional kita Jadi dengan pembangunan negara yang semakin pesat, Wan rasa adakah seni tradisional ni masih relevan tak di negara atau masyarakat Melayu kita ni? Ia adalah satu pilihan sebenarnya. Pilihan, Kalau kita nak buat dia benda tu relevan dan kita usaha sedaya upaya kita untuk mendekatkan diri, mendekatkan wadah-wadah kesenian ini kepada anak-anak muda atau generasi yang akan datang. Itu adalah satu pilihan sebenarnya. Tetapi kerana landscape atau suasana di hidup di Singapura ni sungguh berbeza. Jadi kita seharusnya seimbangkan apa-apa yang ada. Kita juga tidak mahu kita ditakut lama, tapi kita juga mahu membawa semua untuk sedar jika bukan kita, siapa. Itu adalah satu jati diri kita, identiti. Kalau kita megah dengan semangat dan cita rasa orang barat, dan di manakah cita rasa dan roh orang Melayu kita. Betul. Kerana di situlah terdapatnya makna yang amat dalam sebenarnya. Kita tidak boleh meremehkan benda ni. Alhamdulillah saya telah diberi peluang lebih daripada 35 negara, lebih pada 60 state satu dunia ni, dan saya dapat melihat sendiri daripada kacamata saya sendiri. Pelbagai manusia yang bersama, yang sungguh tekun membawa budaya dan warisan mereka. Contohnya orang Jepun, contohnya orang Afrika, contohnya orang Spain, Italian dan sebagainya. Mereka sungguh
tetap dengan cara mereka, pakaian mereka, dan mereka tahu tiap-tiap makna di sebalik butang, kocek, seluar, kenapa ada kancing dan sebagainya. Dan itu, saya rasa itu sangat indah. Betul. Setuju. Dan jika kita dapat menyatukan dan menyampaikan keindahan tentang wadah-wadah ini, saya rasa kita dapat menjadi satu lembaga atau satu jembatan bagi anak kita untuk kenal diri kita dan juga dunia untuk mengenal isi jati diri anak orang Melayu, terutama sekali di Singapura. Ini adalah pendapat Adakah saya Wan lah. setuju bahawa pendidikan awal ni harus bermula dari rumah? Of course. Mana boleh. Sama juga apabila kita adalah seorang practicing Muslim dengan dengan ibu bapa yang selalu mengingatkan anak-anak tentang pentingnya solat, pentingnya berzakat dan sebagainya. Ini adalah titik permulaan di mana kalau kita kenal kekayaan di sebalik kesenian dan kebudayaan itu, dia adalah satu persahabatan sebenarnya. Macam mana kita bekerja satu sama lain, macam mana kita bertolak ansur, macam mana kita melaksanakan tanggungjawab untuk mengenal role kita di mana kita mainkan. Dan saya rasa benda tu mesti bermula di rumah. Jika mak bapak rasakan, jom kita tengok wedding ada kugiran, tradisi, ada main kumpang, kita raikan benda tu. Itu adalah warna-warna anak orang Melayu. Betul. Jadi saya rasa benda ni adalah satu perjalanan. Dia tidak ada benda yang mudah untuk terus melangkahkan kepada okey kita semua pakai macam panglima. Tetapi kalau ada satu hari dalam satu tahun ni kita dapat pakai berbusana Melayu dan bercakap bersopan santun penuh dengan adat, saya rasa lebih kukuh lah benda tu yang kita nak. Ya. Wow, aku lebih terkesimah tengok cara saya Wan pun menyampaikan. Aku macam kat lecture room tau. Itulah itu yang saya cuba daripada dulu. Sebenarnya saya pun jahil dulu. Saya rasa saya melalui satu perjalanan di mana saya juga macam Adik Shah, kan, kita terlalu hidup dalam dunia pop, kita Modern. kan, dan kita merasakan benda tu adalah that is our destination lah. Betul kan? Tapi destination tu berbekalkan apa, kan? Saya selalu memfikirkan tentang apa yang saya berbekalkan, apa yang saya nak capai satu hari tu. Adakah saya nak seangkatan dengan Justin Timberlake dengan Justin Bieber, atau saya nak, kan, Justin Timberlake tapi dorang punya outreach, tetapi saya nak ada Hang Tuah saya nak ada M. Nasir saya nak ada P. Ramlee saya. Identity kita. Itu kan lagi pada saya okeylah. Okey, nampaknya sudah dijawab oleh Wan relevannya, tetapi untuk membuat satu kesedaran yang begitu baik dan pendidikan awal di rumah juga sangat penting. Betul sih. Betul. Okey, cakap pasal anak-anak muda, didikan awal. Kita alih kepada generasi yang muda. Yang muda, Syah Rizwan. Kita pun ada soalan untuk Syah. Nak tahulah Syah, macam mana Syah membahagikan masa antara belajar dan juga menceburi bidang-bidang yang Syah minat sekarang ni. Pasal bukan mudah tau. Syah dia Bruno Mars. Dia suka Bruno Mars. Rambut dia pun macam Bruno Mars sikit. Jadi dia pun minat Bruno Mars kan sebenarnya. Dia favourite Bruno Mars. So macam mana Syah bagikan masa ni? Bukan mudah tau untuk buat ni semua. Sebenarnya it's like practice, because saya memang dah mula like membuat jadual waktu like studies and projects outside from primary 6 PSLE year. So saya actually ada like a whole timetable punya board at home. Saya tampal, lepas tu saya akan tulis apa saya ada hari ni. Dan so Bagus tu, that's how Bagus. I actually Your calendar lah. Plan out. saya imbangkan lah masa saya untuk projek nyanyian ke atau skrip dengan studies lah. Okey. Jadi saya bayangkan lah awak ada satu jadual jadual mungkin besok lah ataupun minggu depan awak kena ada O level. Minggu depan juga awak dapat undangan nyanyi live dengan Bruno Mars. Mana awak pilih? Masih lah nak selit soalan ni susah Syah. Macam tak tahu masa tu. Dia Tapi senang sekali dapat je tau susah. dapat. Sekali je tau dapat. Dah tak tahu lagi tau. Peluang dia sekali. Nyanyi dengan Macam Bruno mana? Mars, hari tu juga ada paper, mathematics ke, English ke. Saya selesai ambil
exam kot. Exam lah kan. Nanti menyanyi dengan Wak Bruno lah Tak ada. Saya harus tanya tu kerana anak-anak muda dia lebih pilih yang aku yang suka yang gini. Betul, Jadi itu betul. pilihan dia. Dah pilih alamak. Ada benda lain pula. Macam tu. Bagaimana sebenarnya Syah bermula ni minat bernyanyi atau dalam segi muzik? Sebenarnya I got inspired lah by Taufik Batisah, Michael Jackson. These two is my inspiration lah. That's why I started singing. And acting wise, I actually just actually saya bukan watak utama the first time saya act. So I was like extra. But then I suddenly got, I don't know, I just got the feels to start mulakan acting. So that's when I started acting lah. Yeah. Kata orang tu cubalah. Saya Cuba just cuba, untuk yeah. bidang yang lain, lakonan. Saya pun pasti Syah akan mungkin berlakon lebih banyak lagi lepas ni. InsyaAllah. Kata orang tu kita tak tahu kalau kita tak mulakan langkah yang pertama. Ini langkah pertama Syah. Dan Syah akan berlakon tidak lama lagi Ya, tidak lama lagi. di saluran 5. Ya, dan juga sebuah drama tentang Maria Heritage. Betul? Ya. Dan watak anda. Karim. Betul, that's the word. Masa kita tengah rehat tu dah fikir. Aku teringat Hasan nama tu je. Karim, iaitu anak Siti Aminah. Kan? Wow, itu satu watak yang begitu mencabar. Mencabar Betul? sangat, ya. Awak harus menghayati percintaan anda dengan Maria dan juga berbelah bagi kan? Ya. Di antara dua keluarga. Jadi buat homework tak? Buat homework, baca skrip lah. But I didn't get to read the book, like the history behind it. Okay. Saya rasa kajian buat homework ni kajian sangat penting. Jadi barulah anda dapat menghayati watak sebenarnya betul tak Aziz? Betul Aziz juga sangat. seorang pelakon. I think you also do your homework kan, buat Betul, kajian betul. baru dapat menghayati. Itu baru indahnya seni tu bila kita berlakon di depan kamera ataupun di atas pentas kan. Okey. Kita tadi tahu Syah ni dia punya ikon inspirasinya adalah Bruno Mars Wan, kau punya ikon siapa? Michael Ramai Jackson. kot. Siapa? Ramai, Beatle. ramai, terlalu ramai. Sampai saya tak boleh kongsi kerana benda ni dalam setiap sudut perjalanan kita mempunyai pengaruh yang berbeza. Tetapi pengaruh tu pun pilihan. Jika saya mahu sesuatu yang lebih ekstrim dan saya akan cakap dengan anda Bruce Lee, Muhammad Ali. Saya suka float like a butterfly, sting like a bee. And falsafah tu simple tapi kalau saya cakap pasal muzik dari segi tradisi, saya boleh cakap seperti arwah Allahyarham Tan Sri SM Salim, Sharifah Aini. Itu untuk penyanyi. Tapi untuk pengubah lagu berbeza dan Betul. saya mempunyai pelbagai tapi sebagai seorang pemain gendang lagi lain. Betul. Daripada western, rock, pop, drum and bass, techno, rave, soul dan sebagainya. Itu pasal saya mungkin saya hidup dalam benda ni dan selalu yang paling saya tak sangka lah, mungkin Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan saya peluang dan pelbagai peluang untuk melihat depan mata saya sendiri. Dan saya disentuh oleh benda tu. Aziz, inspirasi anda siapa? Inspirasi saya. Saya sebenarnya daripada kecil suka Siti Nurhaliza. Oh, sebabnya awak nak menyanyi lagi lagu tu. Sudahlah Aziz. Tak ada, Siti Nurhaliza adalah satu ikon yang sangat kata orang tu positif dan beliau sangat kata orang tu beri satu kata orang tu energi yang sangat baik pada Saya rasa peminat. bakat dia memang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Siti tu Saya ingat lagi kecil-kecil saya ambil gambar dia, saya gunting letak dalam album tu. Sekarang ada. Betul. Oh, okey. Itu FYI FYI. Awak pula macam mana? Siapa? Saya sebenarnya ikon saya sangat berbeza. Ikon saya adalah seorang politik, Mahatma Gandhi. Yes. Pernah dengar Gandhi, Syah? Pernah. Okey, tak apalah. Awak buat Google juga research. Beliau sangat tekun, ada kesabaran yang luar biasa dan juga taat dari segi pendirian dia dan juga all these people come first. Ya, bukan untuk diri dia sendiri. Itu yang saya rasa Gandhi tu dia memang
special. Saya pernah pergi ke kamar terakhir dia sebelum dia mati. Ya. Wow. Ya, di India. Ya, ini antara benda yang Okey, kesenian telah membawa saya. Saya tidak Dan saya ada peluang. melihat rumah dia yang sungguh bersederhana. Hanya katil, satu meja, satu wardrobe yang penuh dengan pakaian yang putih. Itulah saat-saat akhir dia. Okay, Sungguh. alright. Kita dah dengar tadi inspirasi. Okay, mungkin soalan terakhir untuk Wan dalam segmen ni sebenarnya nak tanya tentang anda ni mempunyai diploma dalam bidang muzik di Maktab Seni Rasau. Saya. Betul dan saya aku tidak mudah untuk menjadi seorang penggiat seni sepenuh masa di Singapura terutamanya. Adakah ia dapat menjamin anda untuk masa depan ataupun rakan-rakan yang lain yang juga mau ikut kerja yang sama? Alhamdulillah. Selamat saya menjaga adik-beradik saya 5. Dah berkahwin, anak 2 sekarang. Saya rasa dah cukup sebagai satu testimoni yang benda ni boleh dilakukan sebenarnya. Ya, betul tu. Jika kita mempunyai harapan untuk hidup bersederhana, jikalau kita nak drive BMW, nak tinggal di rumah semi-detached, mungkin berbezalah. Ini adalah satu perjalanan hidup saya yang saya rasa bahagia, bersyukur. Dan ya, sudah tentu dapat dilaksanakan. Tetapi kita harus ada sifat terbuka. Seperti Syah juga, kita bermula bernyanyi tetapi ada peluang untuk berlakon dan kita melakukan benda tu kan. Sama juga seperti saya. Mungkin saya bermula sebagai pemain perkusi, lepas tu saya menjadi drama. Kalau saya tidak sematkan diri itu untuk terus belajar, saya tidak boleh main drum. Drum dengan percussion berbeza ya. Betul. Di mata orang semua benda itu adalah sama, tetapi ia sungguh berbeza. Dan apabila kita menjadi composer, arranger, music director pun berbeza. Betul. Jadi peluang-peluang ni datang. Jadi kita harus mempersiapkan diri supaya satu hari apabila Siti Nurhaliza punya music director call saya, Wan Abang, kita nak kamu main tu. Yes, I'm ready. Jangan panggil Aziz. No, Baru nak cakap dengan saya. Ini adalah perjalanan saya sendiri. Dua-dua, Datuk M. Nasir, Datuk Ramli Sharif. Ini adalah pengalaman saya. Oh, Wan Abang, kita nak kau main gendang. Ya betul. Betul ke ni? But that was my idol. Datuk Ramli Sharif has always been my idol. Kita adik-beradik 5 orang tinggal di rumah L flat, balik dari sekolah, tengok DVD konsert Sejuta Wajah. Lama tu. Betul. Stadium Merdeka Malaysia. Tapi itu adalah saat ini dasar lah Datuk ni. Band Sweet Charity ni adalah satu band yang satu Nusantara kenal tau. Betul. Jadi kita growing up, we see that. Apabila dia call saya untuk jadi percussionist, saya tak nak cakap apa okey tu. Jom. Sampailah hari ni. So masa tu belum O level lagi Belum kan? Secondary school. Nasib baik kau buat pilihan yang baik. Okey, kalau nak cakap pasal soalan yang diberikan kepada you, saya buat yang terbalik. Okay. On my last sub paper in Singapore Polytechnic, I had one last sub paper. If I fail, I drop out. Okay, this is the gambaran. It's the opening festival of Esplanade. First show. Orkestra Melayu Singapura, Orkestra Malaysia dengan Indonesia combine untuk satu konsert dinamakan Perahu. I went into my sub paper, I write my name, section A, section B, saya tutup, Bismillahirrahmanirrahim, I keluar, I took a train, I message my abang, I'm gonna quit school and I'm gonna go LaSalle. I'm gonna play tonight's concert. And I was just only main gong I main gong je. So orkestra tu ramai 100 lebih orang. Betul. So my duty was, I remember I played the gong je. Tapi itulah 2002 Esplanade buka my first concert and I dropped my studies. I went to play music. Then after that I pick up my way. I joined LaSalle. So, I remember that show 2002. Yes. That was the first show. So that's how long I played in LaSalle. 2002 Opening festival. Alright. Kata orang tu kalau kita tak ada minat apa-apa pun possible. Nothing is impossible. Betul. Nampaknya kita dah
dah dengarlah kongsian sangat berinspirasi dan motivasi kepada kita dan belia-belia di luar sana. Apa kata kita berehat sebentar Punca? Boleh, Kita akan boleh. kembali selepas Aha. ini dengan segmen seterusnya iaitu Jom Jom Bongkar. Bongkar. Aha. Kita jumpa anda selepas ini. Okey. Borak seni banyak cerita kita dengarkan lagi. Kita kupas dan terus kita bongkarkan. Manis-manisan penyeri lidah, cari peneman untuk berborak. Sedap rasanya memang tak sudah. Projek Chai memperkenalkan teh karak. Nak panas, nak sejuk pun ada. Yang penting puas hati. Projek Chai senantiasa menemani anda sepanjang hari. Jangan lupa jenguk-jenguk kami di Instagram Projek Chai. Okey, kita kembali lagi dalam Borak Seni 3, inspirasi seni kita dalam episod 5 iaitu Kecemerlangan Belia dalam Seni. Bersama belia-belia cemerlang kita pada hari ini, Wan Abang dan Syahrizwan. Projek kita baru je dengan tadi pesanan dan iklan Projek Chai oleh taukinya sendiri iaitu Muhammad Khairuddin Ansyar. Yo. Beliau juga seorang belia dan usahawan muda yang menerokai dalam bidang perniagaan. Betul. Okey, kita nak review sedikit tadi. yes. Ni penaja kita dah beri projek Chai ni. Teh ni sebenarnya. Sedap tak? Rasa dia macam pekat. Pekat dan dia punya kata orang tu kemanisan dia semua blend very well. Saya suka sangat. Syah? Syah dah rasa. Sedap tak? Suka? Ya, nak Syah lebih yang suka sejuk atau yang panas? sejuk. Sejuk. Kenapa sejuk I prefer kalau bukan I jarang I sejuk lah. Pasal kalau I jarang je I panas. okey. Yeah. Wan pula, okey. Saya sebenarnya baru je minum. Alhamdulillah. Saya ingat kan benda tu manis, tapi alhamdulillah dia tak sangat. Sebenarnya tidak. Okey, sedap. kalau nak tersejuk tu memang pilihan saya sebenarnya memang suka sejuk. Tapi saya suka panas, dah faktor Rusia ni kan. Dia nak panas saja air dia tu. Perbezaannya yang saya rasa ni air teh karak ni dia boleh dihidangkan untuk jamuan petang, tetamu, tidak kira masa lah. Macam sekarang ni borak seni, sambil-sambil borak kita minum. Betul. Relax kan. Kerana teh dia ni refreshing sikit tau. Dia Apa ada dia punya tu? pelbagai bahan yang Bahan special dia. dia. Betul. Dia ada buah penggaga, dia ada kayu manisnya, dan juga menggunakan susu yang segar. Jadi betul dicampurkan begitulah rasa teh dan terutamanya daun teh, the black tea leaf. The black leaf tu kan, nampak kan? Itu yang special dia. Jadi ini dia projek Chai kita. Kalau siapa nak beli tu jangan lupa ke Instagram Projek Chai. Harganya juga berpatutan kerana mempunyai pelbagai harga, tidak kira yang sejuk ataupun yang panas. Jadi nak tahu kita ketuk pintu Projek Chai di Instagram mereka untuk tanyakan harga sebenarnya. Terima kasih Projek Chai. Terima kasih Thank Projek you Chai. Khairuddin Ansyar. Nanti Thank saya you so order lah much. banyak-banyak nanti Minumlah Projek. banyak-banyak. Baiklah. Okey. Kita sekarang ke segmen yang Jom seterusnya Jom Bongkar. Bongkar dan kita akan kembali sekali Ya. lagi untuk bertanyakan pelbagai lagi soalan kepada Syahrizwan dan juga Wan Abang. Saya nak ada soalan last sikit untuk Wan Abang lah. Ni yang kita nak bongkar betul-betul Kita nak bongkar. Ni betul nak bongkar. Betul-betul nak bongkar punya ni Are you ready? You ready ya? Okay, baiklah. Wan Abang pernah meraihkan pelbagai anugerah dan intirafan Iktirafan. Ya, seperti anugerah artis muda oleh Presiden Tony Tan, yang Artis Award kata orang tu, dan juga satu anugerah yang berprestij dan kecemerlangan yang sangat besar. Apa yang membuat anda berjaya seperti hari ini, sehingga hari ini? Saya rasa yang pertama adalah doa dan sokongan dari ibu bapa dan kawan-kawan, sahabat saya semua, dan masyarakat. Tanpa dorongan mereka, siapalah saya. Saya sebenarnya sejujurnya saya hanya bermain gendang. Saya memang main-main. Dan saya tak pernah mengejar sesuatu pengiktirafan dan anugerah sebenarnya. Betul. Tetapi saya merasakan di kehidupan di Singapura ini perlu ada
ikon-ikon yang bergerak supaya masyarakat nampak. Betul. Sama ada saya suka atau tidak anugerah tu, itu tidak penting sebenarnya. Yang sebenarnya kita nak kena tunjukkan yang Melayu tu masih ada, masih hidup, masih relevan, masih mahu ketengahkan apa-apa yang kita mampu kan buat. Kerana suasana sini sungguh berbeza. Jadi apakah apa tadi yang soalan dia exactly is apakah yang buat Wan Abang berjaya hingga hari ini? sokongan, dorongan, doa. Saya percaya saya tak pilih sebenarnya. Tapi saya amat bersyukur dan daripada situ saya memegang anugerah itu sebagai satu tanggungjawab untuk saya terus bawakan kesenian saya yang dengan kepada semua dan membantu anak-anak yang lain supaya mereka juga dapat merealisasikan potensi mereka. Kerana saya tak nak dia habis kat saya. Saya nak dia habis lagi jauh kalau boleh. Betul. Wan terperanjat tak bila dinominasikan dan menerima sudah tentu anugerah tu? Alah, tak nak cakap apa Saya anugerah yang pertama saya tak dekat Singapura. 4 tahun saya tour di Europe, summer, June to August. So you can imagine 8 weeks lah, 8 minggu atau 9 minggu, 37 show. Hari ni Düsseldorf, besok Frankfurt, lepas tu kita terbang ke Hamburg, lepas tu naik van. So bila saya dah diberikan anugerah tu, antara satu anugerah tak salah saya Singapore Youth Award. Mak saya dengan kumpulan Nadi Singapura yang ambil untuk saya. Award yang nombor 2 Singapore Young Artist Award, baru saya ada di Singapura. Dan perjalanan tu macam macam mana nak cakap aku terus mengembara dan dapat rasa yang ia dihargai. Mungkin kita sebagai seorang penggiat seni selalu memerlukan penghargaan daripada kawan-kawan, tapi yang paling penting sekali ialah keikhlasan untuk berbakti kepada semua di keliling kita. Syabas tanya pada Wan Abang kita. Dan bro je juga ni rasa macam komentar dengan penuh temparan. Saya rasa ni adalah anugerah-anugerah yang boleh dicontohi untuk belia-belia di luar sana. Seperti Syah pula ni mewakili Singapura untuk Asia Got Talent. Itulah. Betul? Yeah. Dan pertandingan juara Mike Junior pernah? Tak pernah. Tak pernah. Okey, tak apalah. Tapi pernah menyertai tak? Pernah, but I had to pull out because of Asia's Got Talent. Okey, sebab itulah. sebab Tapi tu, Asia sebab Got tu. Talent salah satu yang anda mewakili Singapura dan juga pernah menjadi juara Suara WGS. Yep. Betul? Jadi apakah harapan anda untuk dalam masa 5 atau 10 tahun akan datang? Wow, Pas exam. Tak kata lah, Bruno Mars. actually saya dari kecil, not dari kecil lah, but like I've been wanting to study dekat Berklee College of Music, and and I guess in 10 years inshallah maybe I will still be studying. I know I will still be studying. I think inshallah. And I just hope that because saya impian is to be like a musician, singer. So inshallah maybe. Yeah. Jadi kalau diberi pilihan, terutamanya masuk mungkin poli selepas ni adakah anda akan pilih seperti Nafa, LaSalle ataupun anda ambil jurusan engineer ke? Saya memang nak masuk LaSalle, tapi ibu tak berikan. Alah, ibu kat luar sana dengar dulu. Dengar dia. Because ibu believe that I need a backup plan. So Okay. dia kata she prefer me to go computer engineering at Ngee Ann Poly. Yeah. Kenapa? Ada tanya ibu tak kenapa? Backup plan lah. Backup plan. Yeah. Saya rasa tu persepsi masyarakat kita. Nanti Wan pun tahulah kan. Bila anak masuk sekolah seni, ya betul. Kita kena ada backup plan dia macam Masa gitu depan ke? Macam tu tau. Tapi sebenarnya tidak. Prestasi anak-anak muda kita atau anak Melayu kita dalam bidang seni sekarang semakin berjaya. Dan kita sudah ternyata lihat buktinya banyak ada di luar sana kan. Betul. Tapi walau macam mana pilihan anda Syah, itu adalah pilihan dari segi hati kan, naluri anda, sama ada itukah pilihan anda kan. Dan nak jadi seorang pemuzik
Wan Abang ada nasihat untuk adik saya. saya tak layak nak memberi nasihat, tetapi saya boleh berkongsi pengalaman saya. Yang paling penting adalah macam mana kita nak melalui kehidupan kita. Itu adalah satu pilihan. Kalau kita melihat daripada sudut pembelajaran computer engineering itu sebagai satu backup plan, then I don't think it's a good enough plan. Pasal sebelum apa-apa dah ada backup. Pada saya, hidup ni harus jujur, ikhlas. Dan kalau kita taat kepada apa yang kita nak capai dan kita berusaha tekun dan kita memastikan kita hidup dalam lingkungan benda tu yang sihat, yang baik, yang positif. Pasal kesenian ni luas. Ada yang memang tak betul. Kan? Tapi kita boleh pilih yang baik-baik sebenarnya. Yang baik-baik tu bukan saya maksudkan Islamik, bukan. Maksudnya dia ada adab, sopan santun, kesantunan dalam persembahan tu. Jadi kalau macam kita lihat daripada sudut, okay, I'm trying to convince your mom by the way. Saya sangat menghargai setiap talent yang ada sebenarnya. Pasal benda ni adalah anugerah daripada ilahi. Dia tidak membenarkan semua orang yang boleh menyanyi. Dia tidak juga membenarkan semua orang yang memainkan gitar atau piano atau keyboard dan sebagainya. Ini adalah telah diberikan. Jadi kalau kita merasakan benda tu adalah anugerah daripada dia, kita tidak akan sia-siakan benda tu. Betul. Itu je. Tapi Kak, Cik, terpulanglah. Pasal saya rasa anak saya masih muda, jadi senang untuk cakap. Mungkin kita belum melalui benda tu, tapi saya rasa kalau saya melalui benda tu, mungkin anak saya pun sama. Mungkin cara saya jawab akan berbeza. But don't worry, be happy. Kalau nak saya paksa masuk teater juga. Masuk Lasal, masuk Nafa. Kalau tak masuk Langsung lock. Oh wow, teruk tu. Mungkin bukan Lesel, mungkin bukan Lesel, bukan Nafa, mungkin tak tahu. Ya. Betul. Betul ke? Betul sangat. Saya pun belajar projek daripada perkongsian ni semua. Saya pun belajar sikit-sikit. Kita pun ada kita punya minat masing-masing projek. Betul. Daripada situ pun kita belajar daripada anda berdua. Apa kata sebelum kita ke segmen yang menarik seterusnya, iaitu segmen cabaran borak seni. Kita sempat jenguk-jenguk dan tanya-tanya orang kat luar sana. Okay. Inspirasi apa yang mereka rasakan tentang seni dan juga sebagai seorang belia. Dan kita dengarkan inspirasi mereka sebagai seorang belia. Okay. Dan kita dengarkan. Kita dengarkan. Inspirasi saya adalah Miley Cyrus. Dia seorang pelakon dan penyanyi. Saya minat sangat dengan dia kerana dia sangat berbakat dan banyak pengalaman dalam dunia seni daripada dia kecil lagi. Dan dia pergi uji bakat masa dia berumur 11 tahun. Dia ada konsert masa dia 16 tahun. Saya tengok dia, saya bermotivasi nak jadi macam dia. Inspirasi saya adalah bila saya tetapkan setia dengan siapa diri saya dan juga menjaga perhatian orang-orang sekeliling saya. Dan juga ada semangat dalam bidang yang saya mahu lakukan. Inspirasi saya menjadi seorang belia yang cemerlang adalah bila saya dijemput oleh rakan-rakan saya untuk membantu menjadi sukarelawan di masjid, menjadi seorang belia masjid, dan dapatlah kita sumbangkan kita punya tenaga untuk masyarakat yang memerlukan. Okey, terima kasih kepada kawan-kawan di luar sana yang juga mengongsi pendapat, pandangan dan juga inspirasi mereka sebagai seorang belia. Masih lagi kita bersama tetamu kita Wan Abang dan juga Syarizwan. Dan kini kita dalam segmen yang seterusnya yang saya suka, cabaran borak seni. Jadi senang kan Si? Senang jugalah saya rasa. Kita kena tanya soalan ni pada mereka. Cabaran dia senang aja. Senang je. Jadi kita adalah soalan untuk anda berdua. Kita nak cuba keupayaan anda, ilmu pengetahuan tentang seni dan budaya kita. Aduh. Boleh? Belum bangun sebab tu dari tadi saya cakap Google, research, homework. Ni kan semua kena berada di tangan kita. Bila orang tanya kan, kita boleh jawab. Boleh? Okay. So kita ada Wan Abang dan juga kita ada Syarizwan. Ting 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 ting. Baiklah, soalan pertama Soalan kita pertama. bertanya. Berapa banyak asas tarian Melayu yang kita ada? Namakan ia. Tenet. Tak baik korang. Apa ni?
how many genre Hey! Malay dance we have? Kita sayang adik Genre kita tau. Malay dance that we have. Okay, namakan. Namakan. Lima. Asas tak ada tu. Joget. Okay. Yo, satu. Zafin. Mak. Alamak. Tak. Oh, Mak Inang. Tahu kan? Orang original. Yang tinggal dalam hutan-hutan Ya, tu, ya. orang apa? Dekat mak Okay, saya tolong tanya. Asli. Dan yang terakhir, yang terakhir. Yang terakhir tu Mesir Masri. Okey lah. Boleh 5 lah, ya. joget Zapina Hasina Masri. Boleh lah tu. Okey. Okay. We did it together. Okay. Soalan kedua, kenapa opera Melayu tu dipanggil sebagai bangsawan? A. Kerana ia merupakan opera tradisional Cina dan India. B. Kerana ia adalah sebuah persembahan khususnya untuk kerabat diraja atau orang bangsawan. Dan C. Kerana ia adalah untuk orang-orang angkasawan dan yang kena sawan. Aku tak boleh tanya yang C lah kena. tahan yang sini. Okey. Kenapa? A. Kerana dia merupakan opera tradisional Cina dan India. B. Kerana ia adalah sebuah persembahan khususnya untuk kerabat diraja atau orang bangsawan. C. Kerana untuk orang-orang angkasawan dan orang yang kena sawan macam si Z. Selit je. Ya, macam saya. Satu. Okey, tanya Wan. Kita jawab sama-sama lah. Okay. 1, 2, 3. B. Kenapa B, Syah? Kenapa B? Explanation. Pasal is the obvious answer. Ya, untuk orang bangsa-bangsa Wan-Wan. Orang-orang diraja. Orang-orang Okey? awan dia. weh. Tapi aku tak boleh angkat yang kena Erti sawan yang tu C lah. tu. Okey, soalan ketiga Z. Soalan ketiga adalah kuih pulut kacau juga dikenali sebagai A. Wajik, B. Dodol atau C. Pengat durian. Okey, ni aku test Wan lah. Tak Test baik lah. Wan. Tak ni makan sushi lah. Betul, makan sushi, dia makan burger. Wan, kalau kau tak tahu. Tiga aku tak makan. Ini tikam tak ni? Okay. Rasanya apa jawapan dia Wan? C kot. C. Pengat durian ke? Syah. Syah? A. Salah. Wajib, B. Dodol, C. Pengat durian. A. Pandai! Itu jawapan dia! Wajib. Pulut kacau ni Pandai dikenali je. di Kedah. Orang Kedah aku bagi pulut kacau tu kira wajib. Dia kena kacau kan. Okey, soalan yang terakhir sangat senang. Wan boleh jawab tapi nak tanya Syah lagi. Kena bully je Syah. Berikan 2 macam busana Melayu. Semua senyap. Dia silent on set. Bukan juga, blazer Bukan blazer, bukan. Tanjak. Ya, satu. Ya, satu. Yang kedua? Lagi satu apa? Samping. Okey lah, samping Boleh lah. boleh lah. Boleh. Okey, Wah. tanjak samping ya. Ni salah satu busana Baik. kita. Tak pun cakap musang. Tadi Cakap musang. Wan letak kat leher tu cakap musang. Teluk Belanga, kebaya ni semua busana dia. Okey, syabas. Nampaknya pemenangnya ialah semualah. Salah. Tak ada yang itu Saya paling tak kompetitif actually. Kalau tahu. Okey. Ya Z. Okey, kita tadi dah cabar mereka. Kita dah dengar luahan-luahan daripada mereka. Seterusnya Z apa je Z? Yalah, okay, nampaknya kita pun nak kongsi sedikit tentang Ya. belia-belia masa ini. Setahu kita ramai belia-belia banyak menunjukkan prestasi yang baik dan kecemerlangan yang sangat luar biasa. Ini daripada segi pembelajaran seni di sekolah-sekolah dan juga pelibatan masyarakat setempat. Betul. Daripada itu juga, ia juga adalah sebahagian sumbangan kepada ekonomi negara. Ramai penggiat atau aktivis aktivis seni telah berjaya dan menerima pengiktirafan yang baik seperti Wan Abang, Wan Ya, Said, syabas. Encik Osman Amir, Tahniah, Irfan tahniah. Kasban, Ya. Ali Musbik dan tidak lupa juga
Broja yang Ya. pernah menerima anugerah negara iaitu Pingat Bakti Masyarakat pada tahun 2013. Lama sih tu. Lama tu. Oleh Presiden Tony 7 Tan. tahun lalu. Belia pertama di Singapura dan juga kalangan orang seni yang menerima anugerah tersebut. Jadi apa perasaan Broja 7 tahun lalu sih tu. terima anugerah ni besar. Tak tahu juga perasaan Saya pun terkejut, saya tak tahu. Betul. Bila saya dapat anugerah tu pun macam tadi Wan cakap lah, tak mengharapkan. Dan saya pun tak tahu bila nama saya pun naik kat situ. So saya ingat typo error ke apa daripada PMO office. So bila dapat tu, saya remembered 2 anggota parlimen datang rumah saya hari raya. Dan dia jatuh betul-betul waktu hari raya. Dia kata, Syabas, Tanya. Dia tu, apa benda? It's confirm, that kind of thing. Saya cakap, wow. Apa dia? Dia kata dapat anugerah negara lah. Alhamdulillah, saya ambil ia sebagai satu amanah. Itu amanah Bila dah dapat pingat anugerah tu, you have to work harder tau. So saya dapat tahu itu salah satu sumbangan saya dari segi penerbitan bidang-bidang seni, projek-projek seni masyarakat dan juga sumbangan saya pada masyarakat. Alhamdulillah. Tapi bila saya duduk hari tu dekat panggung tu saya seorang je orang muda. Malu sangat saya, segan saya. Semuanya yang dah berumur-umur. Jadi Alhamdulillah lah, saya diberitahu yang saya paling muda. Umur 30 tahun saya dapat pingat tu. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang menyokong. Itulah kata orang untuk perjalanan seni Awak bersama Zee. Saya pun nak tambah juga. Bukan senang dicalonkan untuk Pesta Perdana. Bila dijadikan pelakon harapan terbaik tahun ni kan, walaupun anda hanya dinominasikan, itu dah satu anugerah Zee. Alhamdulillah juga bagi saya. Tak sangka lah sebenarnya. Mana tahu tahun depan anugerah personality terbaik. Alamak. Saya tak harapkan apa-apa juga sebenarnya. Minat juga masing-masing. Betul. Okay, alright. Dan kita juga tahu bahawa ini adalah salah satu kemenangan, kecemerlangan dan itirafan yang diberikan. Adalah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah SWT. Ya, itu satu amanah. Mungkin tahu satu hari nanti Syah juga akan juga menerima anugerah-anugerah ini tak boleh tahu jadi Syah pun dah tahulah. Okey, abang-abang kakak-kakak 10 tahun lalu tu dia dah pernah pesan dekat atas meja tu kan. Kita lah. Nanti dia ingat balik dia ingat balik ada mikrofon dia Okey lah, alright lah. Okey, mungkin kita dengar pada Wan Abang mungkin harapan dan impian Wan untuk masa akan datang. Semoga diberikan kesihatan, kelapangan masa untuk sentiasa berbakti kepada sekeliling kita, dan semoga kita dapat meraih satu kepuasan, kesyukuran yang tidak dinilaikan dengan harta atau wang ringgit atau anugerah. Saya selalu berdoa supaya suasana di Singapura ni kita dapat sama-sama meraihkan hidup dalam suasana kemelayuan. Penuh dengan kesantunan, penuh dengan adab, penuh dengan cara-cara yang saya rasa yang melambangkan jati diri Melayu kita. Harapan saya sebagai seorang pemuzik, semoga terus diberikan sokongan dan rasa cinta kepada kawan-kawan kita, kepada seniman kita. Tak kisahlah bila saya cakap hidup dalam suasana Melayu tu tak semestinya tradisi. Dia pun boleh pop, dia pun boleh rock. Betul. Tak kisah apa-apa asalkan dia Melayu. Asalkan dia adalah satu benda kita punya. Jadi saya rasa harapan saya kita sokonglah satu sama lain. Tak salah kalau kita beli kawan kita punya album atau merchandise dia. Betul. Kalau kita boleh beli orang lain daripada luar, daripada Amerika sebagainya, kita boleh subscribe. Takkanlah tak boleh beli dan sokong kawan-kawan kita. Betul. Tanpa kamu siapalah kita. Dan kita macam saya cakap, kita population kita kecil je. Kalau betul lah 2-3% yang suka seni, dan kesian kita sebenarnya, kesian kita. So harapan saya teruslah sayangi teman anda, jiran anda. Anda yang ingin menghias taman, satukan semua pelbagai bunga. Eratkan rukun persaudaraan. Ikhlas harmoni, hidup bertetangga.
InsyaAllah. 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 Wow. Deep Terima tu, kasih Wan. Terima kasih. Kita pun nak dengar lah daripada Syarizwan. Syarizwan ada tak kata orang tu nasihat atau shout out to all your friends atau belia-belia di luar sana? Pesanan untuk mereka semua. Pesanan. Pesanan atau apa ucapan nak berikan kepada belia-belia di luar sana atau your friends? To continue inshallah supporting me and I hope that everyone is healthy. Okay. Okay. And I hope that maybe inshallah one day if I were to maybe pursue in music, don't forget to support and just doa for me lah. Yeah. Sokong anak-anak setempatan. Ya. InsyaAllah. Okey. InsyaAllah, Syah. Syah, belanja kita satu lagu. Nak dengar Syah. Satu dua barisan ke lagu yang anda minat, lagu Melayu sikit lah. Lagu Lagu apa, Melayu. Syah, nyanyi? Yang asli ke Tak yang apalah. yang Melayu. Laju sikit then I join you. Okey lah. Alright. Something that has a groove or a tempo. Just sing. Okay. Ini dia Syah Rizwan. Bintang remaja kita lah bintang remaja kita. I start then you sing. Dia kau Aziz, minta kepala tu. Amboi. Kita pun dah joget dah. Dan ni dia. Okay. Okay. 5, 6, 7, go. Awak ke mana? 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 Awak kat mana? Saya suka tempo. Kita ada live tempo. Wan dia pukul-pukul badan dia. Betul. Aziz baru nak tak kepala juga. Baru kena kat speaker pada saya. Ada ni satu yang slow, tak ada tempo. Lagu slow sikit lah. Okay. Hanya takdir menentukan ia, oh belayan jiwa. Go! Syah, dia aku bayang kau nyanyikan aku setiap hari. Nanti Syah, saya belajar daripada awak lepas ni. Tak habis. Walau macam mana itu adalah bakat yang luar biasa oleh dua belia kita, itu Wan Abang dan Syah Rizwan. Terima kasih kepada tetamu-tetamu kita. Syah Rizwan dan Wan Abang, sekali lagi terima kasih. Semoga anda terus berjaya dan selalu mencari inspirasi kepada belia-belia di luar sana. Betul tu. Terima kasih juga kepada para pendengar Borak Seni yang senantiasa mendengar kami dan jadikan program ini sebagai wadah untuk mengambil ilmu dan pengkongsian yang bermanfaat. Teruskanlah bersama kami pada episod yang ke-6 nanti. Kita nak kupas dan bongkar tentang dunia seni digital dan media sosial. Siapa tetamu kita nantikan dengan penuh debaran. Dan juga jom sertai kami juga dalam masa 2 minggu akan datang di Anugerah Variasi yang akan diadakan secara langsung di FB kami pada 7 Ogos Sabtu pada jam 7.30 malam di Singapore Flyer. Betul? Betul dan sekali. hari itu juga akan diberikan anugerah untuk pelajar-pelajar yang menyertai kegiatan seni di Singapura, dan juga Variasi Meritorious Award juga turut akan disampaikan oleh Menteri Negara Pembangunan Negara dan juga Dalam Negeri Prof. Faizal Ibrahim. Jadi kita melihat ramai belia-belia akan menerima anugerah-anugerah dengan penuh kecemerlangan. Betul sekali. Okey, terima kasih kepada penaja Projek Chai. Siapa lagi? Illunia Studio. Dan Kozam Production. Okey, dan kata mutiara akhir saya, kecemerlangan adalah hasil daripada sikap yang ingin senantiasa melakukan terbaik. Kejayaan adalah satu perjalanan dan bukan satu destinasi. Okey. Betul sekali. Saya Broja. Dan saya Sizi. Dalam Borak Seni. Jumpa lagi. Bye-bye.
bangsa. Lihatlah budi bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Borak-borak mari kita bergurau dan senda sambil belajar. Jom borak lagi, ini hanya sekadarlah hiburan. Jika hendak mengenal orang mulia, lihatlah pada kelakuannya. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemaah.